Pendidikan Islam tahun 1. Objektif pembelajaran. Di akhir pembelajaran, kamu diharapkan agar dapat: yang pertama, menyatakan pengertian istinja. Yang kedua, menyenaraikan alat-alat beristinja. Yang ketiga, menjelaskan cara beristinja. Perhati dan teliti. Cuba kamu lihat situasi di sini. Mereka sedang berkemah di dalam hutan. Seorang anak murid bertanya kepada gurunya. Mari kita lihat. Cikgu, saya mahu buang air besar. Bagaimana saya mahu beristinja? Di kawasan ini tiada air. Seorang anak murid nak buang air besar. Dia tanya macam mana nak beristinja? Sebab kawasan ni tak ada air. Apa guru dia cakap? Ahmad, istinja bukan sahaja menggunakan air. Kita juga boleh menggunakan benda-benda kesat seperti batu dan tisu. Bagaimanakah kamu beristinja? Pada hari ini kita akan mempelajari istinja. Apa dia istinja? Jom kita belajar. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari bidang ibadah unit 2 dalam tajuk kebersihan amalanku. Baiklah, mari kita lihat. Istinja. Apa dia istinja ya? Istinja adalah menghilangkan najis yang keluar daripada kubul dan dubur dengan menggunakan air atau benda-benda kesat atau dengan kedua-duanya sekali. Hukum beristinja adalah wajib. Baiklah, istinja ni boleh kita ertikan kita menghilangkan najis yang keluar daripada kubul. Kubul ni tempat kita buang air kecil, yang depan tu. Dan dubur tempat kita buang air besar. Maksudnya, selepas kita membuang air kecil dan membuang air besar, kita mesti bersihkan najis tersebut. Itulah maksud istinja, kita membersihkan najis. Selepas buang air kecil dan buang air besar, menggunakan apa? Menggunakan air. Kita bersihkan guna air, atau kalau tak ada air, kita boleh guna benda-benda kesat. Atau kita boleh guna kedua-duanya sekali, iaitu kita guna air dan benda kesat. Apa hukum beristinja? Hukum beristinja adalah wajib. Maksud wajib ialah mesti. Jika kita tidak beristinja ataupun kita tidak menyucikan, maksudnya kita telah berdosa. Baiklah, mari kita lihat alat-alat beristinja. Okey, kita beristinja, yang pertama sekali kita menggunakan apa? Ya, biasa kita guna air. Guna air, guna air pipe ataupun guna air-air lain lah yang kita boleh jumpa. Tapi jangan air yang kita minum tu, air kopi yang dah campur-campur tu tak boleh lah. Kena guna air yang mutlak, air mutlak. Okey, kalau tak ada air, kita boleh guna apa? Kita boleh guna benda-benda kesat. Apa contoh benda-benda kesat tu? Mari kita tengok. Batu. Batu. Kita kena cari batu yang agak kasar. Jangan cari batu yang licin. Seterusnya, tisu. Tisu ni pun boleh kita gunakan jika tiada air. Seterusnya, kain. Kain. Lepas tu apa lagi?
Daun kering. Pastikan daun kering ya, jangan guna daun yang basah ataupun daun yang segar tu. Sebab daun yang basah ataupun daun yang segar dia dia sifatnya licin, tidak kesat. Jadi dia tidak boleh menghilangkan najis. Seterusnya, surat khabar ataupun kertas. Kertas, tapi janganlah kita guna buku-buku sekolah kita, buku kertas kita belajar tu buku terkoyak, buku tu tak boleh ada ilmu tu tak boleh Okey, seterusnya kulit kayu kering. Pastikan kering kulit kayu yang telah kering. Baiklah, mari kita lihat cara-cara beristinja. Yang pertama sekali, kita beristinja menggunakan air. Jika kita menggunakan air, kita perlu buat macam mana? Yang pertama sekali, gunakan tangan kiri ketika beristinja. Jika kita nak membersihkan najis tu, kena guna tangan kiri jangan guna tangan kanan, tangan yang kita makan tu Okey, seterusnya, bersihkan kubul atau dubur dengan air mutlak. Kita bersihkan sajalah kubul dan dubur kita dengan air mutlak sehingga bersih. Apa dia air mutlak? Kita dah belajar air mutlak. Apa contoh air mutlak? Air paip, air sungai, air laut, air salji, air mata air perigi, air embun, dan sebagainya. Seterusnya, jika kita menggunakan benda kesat. Jika kita menggunakan kesat, sapu kubul dan dubur 3 kali sapuan dengan menggunakan benda-benda kesat yang bersih dan kering pada setiap sapuan. Jika kita guna benda kesat, kita kena sapu 3 kali Maksudnya kalau kita guna batu, kena guna sekurang-kurangnya 3 biji batu. Kena sapu 3 kali 3 kali sekurang-kurangnya menggunakan benda kesat yang bersih dan kering. Jika kita guna kedua-duanya, macam mana kalau kita guna kedua-duanya? Ada batu ataupun benda kesat dan juga ada air. Jika kita guna kedua-duanya, gunakan benda kesat terlebih dahulu, diikuti dengan air. Kita lap dulu guna benda yang kesat. Contoh tadi tisu. Lepas tu barulah kita cuci dengan air. Baiklah, mari kita lihat kelebihan beristinja. Apa dia kelebihan beristinja? Iaitu ataupun kebaikan jika kita beristinja. Yang pertama, ibadat solat diterima. Jika kita bersolat setelah kita beristinja dan mengambil wuduk, maka insya-Allah ibadat solat kita akan diterima oleh Allah. Yang kedua, kesihatan terpelihara. Kesihatan kita terjagalah sebab kita dalam keadaan yang bersih. Jadi kesihatan kita akan terjaga. Seterusnya, terhindar daripada penyakit. Maksudnya kita terselamatlah. Kita terselamat daripada mudah terkena penyakit. Tengok tu kan. Jauhlah daripada kuman-kuman tu. Jadi kita terselamat daripada penyakit. Seterusnya, dikasihi Allah. Orang yang bersuci akan dikasihi ataupun disayangi oleh Allah.